Okey. kita terkasima dan pastinya apa yang kita nak kongsikan pada waktu ini adalah berkaitan dengan pemeriksaan suluh di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Jadi kita perkenalkan tetamu yang bersama kita di set studio Selamat Pagi Malaysia. Ya, tapi sebelum kita nak perkenalkan mengenai pemeriksaan suluh di Negeri Sembilan ni, tapi kita nak ke cerita pagi di Negeri Terengganu. Dengan cerita dia orang sampai ke puncak gunung tu. Sangat menarik. Jadi kita lihat sekarang. Jom. Ya, nampaknya kita masih lagi menunggu sama ada rakan kita di Negeri Terengganu bersedia. Dia panjat-panjat gunung tadi. Panjat gunung. Tu tak sampai lagi lain tak sampai lagi. Okey, dan cerita pasal Terengganu, sebenarnya kalau ikutkan saya pernah berkampung di Terengganu, 10 hari lebih kurang. 10 hari lebih pergi cerah balik macam gelap sikit sebab laut kan. Kali ni bukan. Okey, kita difahamkan bukan ke gunung tapi di Taman Tamadun Islam di Negeri Terengganu. Salah satu daripada tarikan kalau anda pergi ke sana khusus di Kuala Terengganu. Jadi kita akan kongsikan selepas ini sebab difahamkan kita akan berbicara terus berkaitan dengan apa yang kita nak war-warkan tadi, iaitu pemeriksaan suluh di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Dan kita terus bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita perkenalkan tetamu kita, panel yang bersama kita sekarang ini yang berbaju Melayu kacap warna merah sekarang ini, yang Ahmad Arif, Datuk Abbas bin Nordin, Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Negeri Sembilan, dan di sebelah sana Datin Siti Mazuriati binti Aziz, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Suluh, Bahagian Pendaftaran Keurussetiaan dan Rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terlebih dahulu mungkin kita nak bagi pencerahan kepada penonton apa yang dimaksudkan dengan suluh dan apa antara intipati utama yang perlu dipahami. Okey, saya dulu. Sila Datin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana jemput saya untuk bercakap pasal mengenai dengan suluh. Sebenarnya suluh di Mahkamah Syariah ni telah lama wujud sejak tahun 2002 lagi. Suluh ni adalah mediasi Islam. Maknanya dia salah satu kaedah dalam metod untuk menyelesaikan pertikaian di mahkamah. Jadi selain daripada arbitration, kita ada mediation. Suluh ni memang kita guna pakai dan sebahagian daripada prosedur mahkamah sebenarnya. Okey. Jadi ia memudahkan cara. Memudahkan cara. Dan suluh juga bertujuan adalah untuk mengelakkan daripada pihak-pihak terus kepada perbicaraan. Jadi dapat maknanya shortcut lah. Shortcut. Kes dapat diselesaikan di luar mahkamah. Di luar mahkamah. Dengan ada persetujuan, kita boleh endorsekan persetujuan tersebut seolah-olah perintah mahkamah. Okey, boleh tak kita tahu juga dari segi proses dan juga prosedurnya dan juga bagaimana suluh ini berfungsi di Mahkamah Syariah dan juga siapa pegawai suluh yang dilantik? Ya. Sebenarnya kalau seseorang yang ada masalah macam permohonan harta ataupun hak jagaan anak, mereka datang ke mahkamah untuk filekan dan kemudian dalam masa 21 hari kes akan dipanggil ke majlis suluh dipanggil. Majlis suluh ni maknanya perbincangan antara pihak-pihak macam mana cara nak selesaikan pertikaian tersebut. Maknanya masa itulah kita bincang anak duduk dengan siapa supaya nak mengelakkan daripada berlaku perbicaraan di mahkamah. Kalau perbicaraan ni mengambil masa yang panjang. Tapi kalau duduk suluh, sin kita datang sekali ke mahkamah, selesai di situ, dapat persetujuan, terus je endorse sebagai perintah mahkamah. Jadi sekali pergi je. Jimat masa, jimat tenaga, jimat kos, apa semua kan. Salah satu alternatif yang terbaiklah penyelesaian di luar mahkamah. Jadi kita nak tanya kepada Datuk mengenai perkembangan suluh di Negeri Sembilan di Mahkamah Syariah di sana. Macam mana perkembangan dengan cerita dah siap dengan standard bilik baru dan sebagainya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia, RTM dan sidang penonton yang dikasihi sekalian. Bagi Negeri Sembilan, sebelum tu saya nak sharekan statistik kes lah. Pada tahun 2017, keseluruhan kes yang dibicarakan Negeri Sembilan lebih kurang 6,500. Kemudian 2018 naik ke 7,000.
Dan yang paling mengejutkan 2019 naik 8,000 kes. Ya. Daripada jumlah kes ini lebih kurang 1,500 akan pergi ke Majlis Suluh. Ya. Lebih kurang 1,500 akan pergi ke Majlis Suluh. Jadi saya memikirkan terlalu banyak peningkatan kes. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan kes ini dengan lebih cepat. Dan oleh sebab itu kita di Negeri Sembilan kita usahakan supaya Suluh ini menjadi alternatif utama lah. Itu yang kita nak war-warkan ya. Dan pada bulan Mac baru-baru ini kita telah menjemput Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan ya, untuk merasmikan naik taraf Seksyen Suluh di Negeri Sembilan. Kita telah ada bilik yang baru, dicat baru dan mendapat pandangan pakar lah. Sebelum kita cat tu kita dapat pandangan pakar bagaimana bilik Majlis Suluh ini boleh menjadi satu bilik yang mendamaikan ya. Colornya yang lembut. Dan bilik menunggu dengan diiringi muzik santai. Ya. Jadi untuk menenangkan pihak-pihak ni lah sebelum Majlis Suluh ini. Jadi kemudian sayangnya majlis itu berlaku pada 15 Mac. Kemudian kita ada PKP 18 Mac, 3 hari selepas itu. Jadi hasrat kita untuk war-warkan kepada orang ramai itu agak terhad. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak war-warkan kepada masyarakat lah, khususnya di Negeri Sembilan lah. Suluh ini adalah alternatif terbaik lah, untuk menyelesaikan kes yang dengan cepat, jimat kos, pihak-pihak tidak akan bergaduh ya, sebab kita dirundingkan oleh seorang pakar iaitu pegawai suluh kita. Setakat itu dulu. Okey, baik, insyaAllah. Nanti kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi. Kita nak tahu juga jenis permohonan yang dibuat dan berapa lama sebenarnya peruntukan masa diberikan untuk kita melalui proses suluh ini, dan masa yang sama keberkesanannya. Mungkin ada bukti-bukti kes yang boleh kita kongsikan seketika nanti. Tapi untuk waktu ini kita nak pergi ke Taman Tabarut Islam Kuala Terengganu lebih dahulu. Nampaknya rakan pelapor kita Azrul Faizal Jusoh sudah pun bersedia di tepi sungai itu. Silakan. Baik, terima kasih. Hari ini juga bernawar di Angkasa Puri dan kini saya berada di JT di Pangkalan Tuku Paluh di Taman Tabarut Islam Kuala Terengganu. Bagi bawakan untuk anda cerita pagi itu yang menarik, antaranya talikan bot TTI yang membawa pengunjung sepanjang Sungai Terengganu untuk sepanjang masa, dan hari ini kita akan berikan fokus untuk apakah yang menarik, apakah yang ditawarkan oleh pihak TTI ataupun Taman Tabarut Islam. Kita akan bersama dengan pengurus kita iaitu bersama dengan Wan Nur Mariam akan bersama kita. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Ya, Cik Azrul. Khabar Cik Yang ini? Baik, alhamdulillah. Okey, cuaca baik ini kita nak kongsikan antara tarikan terbaru ataupun yang memberikan sebutan para pengunjung iaitu bot TTI River Cruise. Mungkin boleh Cik Yang boleh kongsikan. Okey. Pertama kali Assalamualaikum dan selamat pagilah untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Pada hari ini salam Jumaat, salam barakah pada hari ini. So sebenarnya sekarang kita berada di JT Tuku Paluh. Okey, di mana di sinilah operasinya TTI River Cruise. Okey, TTI River Cruise ni sebenarnya perkhidmatan menyusuri Sungai Terengganu. Perkhidmatan masa menyusuri Sungai Terengganu yang disediakan oleh pihak Taman Tabarut Islam. Okey, di TTI River Cruise ni kita ada perkhidmatan bot dan juga feri. So saya ceritakan dulu yang biasa orang nak naik ni adalah bot lah. Bot ni menyusuri sungai ni 45 minit perjalanan. So sepanjang 45 minit ni ada jurupandu yang akan memberi penerangan tentang tempat-tempat menarik yang kita lawati sambil menyusuri sungai ni adalah kita akan tengok keindahan alam semula jadi. So maksudnya perjalanan 45 minit sangat berinformasi lah. So siapa yang tak datang lagi tu kiranya sangat rugilah. So kena datanglah tengok sendiri. Okey, mungkin nak tahu juga sepanjang tempoh PKPP ni kita tahu apakah SOP yang telah disediakan oleh pihak TTI untuk para pengunjung yang ingin menggunakan bot ni. Okey, di mana yang disarankan oleh kerajaan, kita pun sama juga menyahut saranan kerajaan untuk mengekalkan, mewajibkan SOP yang dijalankan lah. So maksudnya nak daftar, kena daftar nama, kena cek suhu, kena bakar mask, dan penjarakan sosial yang dijalankan lah. Untuk pengetahuan semua, operasi TTI River Cruise telah pun beroperasi selama 11 tahun. Bermula tahun 2009. So sepanjang 11 tahun ni kita dah mencatatkan lebih kurang 560,000 pengunjung lah. Dan untuk tahun ni saja, walaupun kita masih dalam PKPP ni, untuk tahun 2020 ni lebih kurang
11,000, walaupun kita tengok saya ambil catatan ni sehingga bulan Jun tahun ni lah. Walaupun 6 bulan, tapi kita sebenarnya operasi 4 bulan je sebab PKP itu kita memang tak beroperasi lah. Tapi sambutan selepas tu apabila kerajaan dah menyarankan kita untuk maksudnya boleh melancong, saban hari makin menambah dan makin memberasankan lah sambutan pengunjung. Juga nak tahu juga mungkin untuk menuju ke sambutan Hari Malaysia nanti ni, mungkin pihak TTI bersama dengan produk bot-bot ni mungkin ada sikit promosi mungkin. Okey, so yang specialnya yang mana merancang untuk ke negeri Terengganu khususnya dan ke Taman-Taman Islam sendirilah. Untuk sebenarnya Hari Malaysia yang akan datang tiba 16 September ni, Taman-Taman Islam menawarkan special night cruise. Maksudnya bot malam. Okey, menyusuri Sungai Terengganu ni pada waktu malam lah. Yang ni special ni sudah bermula pada 16 hari bulan sehingga 20 hari bulan. So setiap malam kita ada 3 trip, iaitu pukul 8.30 malam, 9.30 malam dan 10.15 malam. Saya sarankan dan nasihatkan mana berminat untuk naik bot, nak cuba pengalaman yang menarik ini, booking awal. Sebab kebiasaannya sebelum ni memang penuh. So booking awal sama ada boleh call jualan dan pemasaran TTI ataupun direct counter River Cruise lah. Okey, terima kasih Cik Yam bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Itu antara yang tarikan terkini di Terengganu. Untuk anda yang hadir ke Terengganu boleh terus mencuba untuk naiki bot TTI River Cruise ini dan boleh dapatkan informasi di laman web di Taman-Taman Islam. Itu saja yang dapat saya kongsikan dari Kuala Terengganu untuk Cerita Pagi, dan kembali bersama rakan tugas Hani juga Menawar untuk yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Azrul Faizal. Itulah dia, rindu saya nak berkunjung ke negeri Terengganu ni. Lama tak melancong ke sana. Betul, saya pun lama tak pergi ni. Dah sempat dah naik tu tadi. River Cruise tu. Memang seronok. Kena pergi sana satu hari ni. Okay? Baik, kita kembali semula berkaitan dengan pemangkasaan suluh di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Ada banyak kita bicara tadi dan saya nak sambung balik soalan daripada saya tadi berkaitan dengan permohonan dan juga kes-kes yang telah pun diselesaikan sebelum ini. Contoh dan perbandingan kalau antara kita selesaikan dengan cara suluh dan juga di mahkamah. Boleh kita kongsi sikit tak? Boleh. Okey. Sebenarnya tak semua kes yang boleh masuk ke majlis suluh. Kita hanya ada 18 kes saja. 18 kes tu termasuklah harta pencarian, kes hak penjagaan anak, kes mut'ah, tuntutan selepas perceraian lah, nafkah edah, nafkah isteri, dan tuntutan mas kahwin, hutang mas kahwin pun boleh juga dimasukkan, dan faraid. So kita ada 18 kes ni saja. Maknanya orang datang ke mahkamah, mereka yang buat permohonan under 18 kes ni, dia akan terus wajib masuk ke majlis suluh dulu. Dan majlis suluh mengambil masa dalam 1 hingga 41 jam, 45 minit hingga 1 jam sahaja untuk kita bincang. Sekiranya tidak setuju pada hari tersebut, akan dibawa pada hari lain, tetapi dalam tempoh waktu 90 hari. Maknanya 3 bulan lah kita bagi masa. Dan sekiranya tidak dapat diselesaikan di majlis suluh, dan dia akan dibawa terus ke peringkat perbicaraan, maknanya peringkat mahkamah. So kalau kita nak compare, macam Hani tanya tadi kan, nak compare, kalau bicara kes harta pencarian, kurang-kurang 3 tahun. Kan? Compare dengan masuk majlis suluh, dapat selesai kat situ, at least sekali, 2 kali selesai. Maknanya tempoh 3 bulan. Nak yang mana satu? 3 tahun ke 3 bulan? 3 bulan mesti kita nak pilih yang lebih singkat kan. Itulah kita nak tanya Datuk sepanjang pengalaman ataupun pelaksanaan majlis suluh ini, sejauh mana keberkesanan dalam menguruskan kes-kes di luar mahkamah syariah ini dan juga pencapaian di Negeri Sembilan sendiri bagaimana? Terima kasih Munawar. Di Negeri Sembilan, Datin Mas sebut tadi, kita punya tempoh 3 bulan. Di Negeri Sembilan kita meletakkan KPI supaya kes suluh ini diselesaikan dalam tempoh 2 bulan. 2 bulan. Daripada 1,500 kes tadi yang saya sebutkan tadi, yang masuk ke majlis suluh ni, iaitu 18 jenis kes yang disebut oleh Datin Mas tadi. Daripada 1,500 ni bukan semuanya dapat diselesaikan. Dia berunding ni kena dua-dua pihak hadir. Kalau satu pihak tak hadir, tak boleh nak berunding lah. Jadi ukurannya ialah dua-dua pihak itu hadir dan dirundingkan oleh pegawai suluh kita. Di situlah kita dapatkan statistik kejayaan lah.
Jadi di Negeri Sembilan ini maknanya kejayaan yang kita perolehi setakat ini lebih kurang 75%. Oh, 75% kes yang berjaya dirundingkan ini berjaya diselesaikan. Maknanya tak payah bercara, diselesaikan hari itu, dan bila diselesaikan, pegawai suluh ini akan draftkan persetujuan yang dicapai dalam majlis suluh itu. Ya, jadi persetujuan ini akan dibacakan semula kepada pihak-pihak ini, bersetuju, dia akan turun tanda tangan. Turun tanda tangan, terus angkat ke hadapan hakim lah, untuk dijadikan perintah mahkamah. Jadi maknanya kalau dua-dua pihak ni datang hari itu, berjaya dirundingkan hari itu selesai kes. Sebab itu kita di Negeri Sembilan kita letakkan KPI 2 bulan kepada pegawai-pegawai suluh kita. Jadi alhamdulillah lah, kita, pada saya satu kejayaan yang memberansangkan lah. Sebab itulah saya pada hari ini, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita nak masyarakat di luar sana menjadikan suluh ini salah satu alternatif utama untuk pihak-pihak ni menyelesaikan kes di mahkamah. Tambahan pula baru-baru ni Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, telah menyatakan di Putrajaya pada 17 Julai yang lepas berkaitan dengan suluh di Mahkamah Syariah, supaya orang ramai Mahkamah Syariah juga memastikan suluh ini diperkasakan dan orang ramai menjadikan suluh ini alternatif utama. Jadi kes dapat diselesaikan secara baik, tidak bermusuh. Macam hak jaga anak tadi, maknanya dah tahu dah siapa jaga anak. Jadi tak bergaduh lah. Nak ambil anak akhir raya ke, giliran bermalam dan sebagainya, dapat diselesaikan secara baik lah. Kita sekarang ni dalam usaha untuk memperkasakan sistem suluh ini sebagai salah satu alternatif. Bukan alternatif terakhir, tetapi alternatif utama. Jadi mungkin boleh terangkan juga apa antara program-program yang telah dilaksanakan sepanjang usaha kita untuk mengangkat sistem suluh dalam negara ini. Okey, untuk sebelum tu Hani, saya nak kongsi juga statistik suluh tahun 2019 kita kes yang didaftarkan sebanyak 13,118 kes, dan daripada kes yang didaftarkan di suluh 91% dapat diselesaikan. Memang tinggilah. Okey, yang berbaki tu kenapa? Yang berbaki tu dia tak hadir. Sebab macam Datuk Abbas cakap tadi, kalau seorang saja memang tak jadilah kan. Kena hadir dua-dua. Kebanyakan tak hadir ke mahkamah, ke majlis suluh. Baik, okey. Jadi pegawai kita juga, pegawai suluh adalah antara pegawai syariah yang dilantik, yang dibekalkan dengan ilmu-ilmu seperti NLP, tool untuk apa orang kata satu kaedah komunikasi dengan pihak-pihak, macam mana diorang nak ceritakan masalah diorang dan cari jalan penyelesaian. Selain daripada itu, body language kita bekalkan juga, dan ilmu-ilmu lainlah yang selain daripada hukum syarak kita tahu dan undang-undang yang sedia ada. Baik, dan sebelum menjawab soalan Ibu Nawar tadi berkaitan dengan untuk mewar-warkan kepada semua tentang sistem ini, mana nak tahu juga dari segi apa sebenarnya yang mengikat mereka supaya tidak ingkar kepada perjanjian yang memang dah dibuat. Bila kita dah ada janji, semua dah setuju. Sebenarnya suluh ni sendiri lahir daripada sukarela, maknanya dia datang tu dengan niat suci untuk selesaikan masalah. So that's why kebanyakan kes yang dapat melalui perjanjian suluh ni, mereka maknanya redha meredai antara satu sama lain. Tak apalah anak ni duduk dengan mak dia, selagi pun saya ni bekerja, contoh saya cakap kan. So maknanya dengan keadaan redha meredai inilah mereka tidak akan ingkar kepada perintah mahkamah. Maknanya hasil daripada mereka sendiri sebenarnya. Perintah itu daripada mereka sendiri, bukan daripada mahkamah. Baik, jadi perlu diwar-warkan kepada semua. Memang perlu diwar-warkan. Jadi berbalik pada soalan apa antara program-program yang dilaksanakan? Program yang kita telah laksanakan sebelum ni, ya, termasuklah CSR suluh kita panggil, iaitu di mana program bersama komuniti setempat. Yang tahun lepas kita buat dengan pihak UKM, di UKM sendiri. Jadi dalam masa sama kita buat macam seminar lah. Seminar kita war-warkan, kemudian pameran,
apa kes-kes yang diorang nak tanya ke macam mana perjalanan kes, kita akan buka kaunter apa semua. Dan selain daripada tu kita juga ada komuniti suluh, maknanya kita latih pegawai-pegawai di luar selain daripada pegawai mahkamah ya. Macam baru ni kita pergi Negeri Sembilan latih pegawai runding cara di pejabat agama di segi metodologi suluh tu sendiri, macam mana cara nak kendalikan kes ataupun nak tackle masalah daripada pihak-pihak. Dan juga rakan suluh, mungkin Selamat Pagi Malaysia boleh jadikan rakan suluh ya. Kan? Rakan suluh ni maknanya membantu kita untuk war-warkan produk suluh ini, produk yang ada di mahkamah ni. Sebab ia merupakan pilihan yang terbaik sebenarnya untuk mendamaikan dua-dua pihak ni. Dan tadi lagu mainkan peranan muzik, ketenangan, warna bilik, semua itu mainkan peranan. Jadi bilik tu mempunyai standard piawai yang tersendiri. Jadi saya difahamkan Negeri Sembilan akan menjadi perintis untuk negeri-negeri yang lain. Alhamdulillah. Datuk, mungkin ada harapan ataupun matlamat Datuk terhadap pemerkasaan sistem suluh di negara kita ini? Alhamdulillah. Ingat Negeri Sembilan, alhamdulillah mungkin selangkah di hadapan ya. Dan kita dapatkan nasihat-nasihat pakar ya, sebut tadi pasal bilik ya, color yang sesuai, color yang lembut. Ini memain peranan pada pihak-pihak. Jadi harapan saya lah ya, mungkin baru-baru ini ada beberapa buah negeri lah yang berhasrat untuk berkunjung ke Mahkamah Syariah Negeri Sembilan ya, Mahkamah Syariah Negeri lain lah. Jadi memang dialu-alukan lah ya. Dan sesuai dengan saranan Yang Amat Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita berharap suluh ini akan jadi selepas inilah ya, akan jadi pilihan utama bagi masyarakat kita, masyarakat orang Islam kita lah ya, untuk menyelesaikan kes di Mahkamah Syariah. Dan begitu juga ya, harapan saya mungkin di pihak berkuasa lah, pihak kerajaan akan membantulah ya, sebab nak naik taraf suluh ni pun perlukan modal. Macam di Negeri Sembilan kita belanja lebih kurang 60,000 ya, alhamdulillah. Kita dapat bajet daripada kerajaan negeri, alhamdulillah. Jadi mungkin di negeri-negeri lain pun akan ambil langkah yang sama, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Jadi kita harapkan kepada masyarakat di luar sana untuk menjadikan sistem suluh ini sebagai satu alternatif utama. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita atas perkongsian mengenai pemerkasaan suluh ini. Baik, sekarang ini Hani. Okey, kita nak terus ke berita radio bervisual. Jom kita saksikan kembali lagi selepas ini untuk kita bawakan lagi pengisian lain, antaranya promosi hebat dengan saraf kosmetik dan juga cuti-cuti di Kelantan. Mengapa Kelantan di hati ya? Yang itu yang akan kita bawakan sebentar saja tadi. Jadi sekejap lagi kita akan mengetahui apa antara perkembangan semasa dalam negara bersama rakan pelapor kita di berita radio bervisual. Okey, siapa agaknya yang akan menyampaikan berita kita pada ini? Jom kita terus ke sana untuk dapatkan berita radio bervisual. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Yunus Sabri dalam Ringkas 10 Pagi.